kita tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Jelas kan, Tok Guru dengan orang yang bukan Tok Guru dalam hidup. Orang kita tolak Tok Guru. Orang kita tolak Tok Guru. Orang alim. Ni orang alim. Dia kata orang ni alim dalam bab agama je. Dalam bab dunia dia tak alim. Dalam bab sebut banyak kan kena gam pula kita. Nak sebut je. Ni Tok Guru, ni bekas banduan senang cerita. Dua ni jelas dalam hidup. Jelas dalam hidup. Dia boleh tolak lagi. Tak boleh, tak betul Tok Guru. Ya betul, bekas banduan. Ni nak sebut gambaran bingungnya hidup orang kita. Kenapa jadi demikian? Tak yakin dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia ini. Bila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang yang dah mati ni, kalla, sekali-kali jangan kamu harap untuk kamu hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui masa yang disebut dengan barzakh. Barzakh ni sampai bila? Ila yaumi yub'atsun. Barzakh ni sampailah hari dibangkitkan balik kamu, yang disebut dengan hari kiamat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada Ustaz pengerusi majlis yang dikasihi Ayahanda Imam, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah mustajabkan doa kita. Allah, di antara doa mustajab yang Allah mustajabkan doa kita, yang kita doa tahun lepas, supaya Allah bagi peluang untuk kita masuk dalam bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini.
Lalu Allah perkenankan doa kita itu. Malam ni kita berada masih lagi dalam bulan Rejab. Dan sekejap lagi kita akan masuk dalam bulan Sya'ban. Dan kita akan sampai masa yang disebut dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Dan kita pun tahu bahawa apabila masuk saja dalam bulan Rejab ini, sebagaimana yang kita dengar doa yang dibaca oleh imam sebentar tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja dalam bulan Rejab ini, Rasulullah tak berhenti baca doa. Doa yang boleh kata kebanyakan masjid-masjid kita dah mula baca doa ini. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk je bulan Rejab ni, Rasulullah ulang sepotong doa. Allahumma barik li bi syahri Rejab wa Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ni doa yang kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dengar doa yang Rasulullah ulang dan ulang. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka pilihlah kematian aku setelah mana aku berjaya memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang pentingnya. Paling-paling tidak kita kan kata kita nak raya yang utama. Kita tak nampak yang Ramadan yang besar. Kenapa yang Rasulullah baca doa ini? Kalau kita tanya sikit lagi, kenapa Rasulullah masuk dalam bulan-bulan lain tak ada doa sampai 3 bulan sebegini? Kalian ataupun jemaah sekalian boleh tengok dalam doa-doa Rasulullah. Rasulullah masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Tapi tak ada pun Rasulullah baca doa masuk bulan Rabiul Awal. Rasulullah masuk bulan Safar, bulan yang orang Melayu kita ni takut. Setengah di kalangan kita sampai mandi Safar, mandi tolak bala, sampai tak nak buat kenduri kahwin. Kalau orang nak kahwin pun dengar cerita bulan Safar, tak payah kahwin lagi lah. Kenapa takut? Nanti akan berlaku banyak ujian. Ini katanya di kalangan setengah-setengah mitos di kalangan masyarakat kita dahulu. Sampai peringkat mandi tolak bala bulan Safar. Tapi tak ada doa. Rasulullah tak baca pun doa masuk dalam bulan Safar. Kemudian demikian juga dalam bulan Zulhijjah, bulan besar dalam Islam. Bulan yang Allah jadikan ada hari raya Aidil Adha. Dan ada 2 benda yang besar dalam Aidil Adha ini, iaitu yang disebut dengan ibadah haji dan juga yang disebut dengan ibadah korban yang kita diminta supaya buat. Tapi tak ada doa masuk dalam bulan Zulhijjah, tak ada doa pun. Rasulullah tak baca doa pun. Tiba-tiba bila masuk dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Rasulullah baca doa. Doa pula digabungkan 3 bulan. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kenapa beria sangat Rasulullah sampai tahap demikian? Ulama-ulama sebut ada 2 sebab yang besar yang Rasulullah nak bagi tahu. Ada lagi lah sebab-sebab yang lain. Tapi saya nak sebut malam ni ada 2 sebab yang utama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa untuk 3 bulan ini? Yang pertama, alim ulama sebut sebenarnya Allah nak tunjuk sayangnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia nak tunjuk sayang pada kita. Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu mereka tak kenal bulan Ramadan. Umat-umat dahulu mereka kenal 4 bulan yang masyhur. Ramadan
tidak masyhur di kalangan mereka. Umat-umat dahulu sentiasa dalam keadaan sebut tentang 4 bulan je. Yang disebut dalam Quran, inna iddatasyuhuru indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah cerita ni, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk menggenapkan setahun. Untuk kiraan pada diri kita ni, kita umur kita cukup setahun, daripada siapa yang jadikan ni? Allah jadikan 12 bulan putarannya. Daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan, bulan yang dimasyhurkan oleh Allah, yang disebut dengan bulan Hurum. Bulan Hurum ni bulan apa? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ramadan tidak disebut, tidak dikenali pun sebelum daripada itu. Bila Ramadan ni dikenali? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad, Allah tonjolkan Ramadan. Kenapa Allah tonjolkan Ramadan pada umat Nabi Muhammad ini, pada Nabi Muhammad dan umatnya? Jawabnya, memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya sampai 950 tahun. Hidup di waktu sebelum daripada ini. Dalam Quran cerita perkara demikian. Nak sebutnya panjang. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak pahala yang mereka buat. Tentu banyak amalan yang mereka lakukan. Maknanya hidup mereka tu lama-lama saja. Umat-umat dahulu ribuan, ratusan tahun. Umur mereka. Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Nabi Daud AS ribuan tahun. Disebut demikian. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, dia sebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai pada umat Muhammad ni, Rasulullah sebut, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun je kita boleh hidup. Dalam hidup kita, dibandingkan umat dahulu, ratusan tahun. Allah jadikan demikian. 60 tahun hingga 70 tahun ni, berapa banyak je amalan yang kita ada. Yang kita jangka. Ayah-ayah, ibu-ibu yang datang malam ni, agak-agak amalan apa yang kalau kita mati nanti, termasuk dalam kubur kejap lagi, kita nak sebut pada malaikat, amalan ni aku nak masuk dalam syurga Allah. Amalan apa yang kita jangka pada diri kita ni boleh tunjuk kepada Allah. Ya Allah, aku hidup 60 tahun, 70 tahun ni, dengan amalan ni, aku nak masuk syurga kamu, ya Allah. Amalan apa yang kita ada? Tak ada pun yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita, macam kita ada duit RM60, RM70. Kita RM60, RM70 duit kita ada ni, hotel mana kita boleh masuk? Kalau dalam dunia kita sekarang ni, kita ada duit RM60, RM70, ya. Tapi berdiri depan hotel 5 bintang. Tak kemalu kita. Malu kita dengan RM60, RM70 pergi ke kaunter, tanya, boleh tak saya nak duduk satu malam dekat hotel ni dengan RM60, RM70? Tentu mereka jawab, dia kata tak ada bilik yang harga RM60, RM70. Demikian juga kalau kita sebut depan Allah. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun. Dengan 60 tahun, 70 tahun ni, amalan apa yang kita jangka? Kita nak diri depan Allah, kita nak sebut, ya Allah, aku ni ada ni, amalan ni, aku nak masuk dalam syurga kamu. Ma la ainun ra'at, syurga yang tak pernah dipandang oleh mata. Wala uzunun sami'at, telinga yang tak pernah terdengar. Seindah ini syurga Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Rasulullah sebut, syurga tu
tak pernah terlintas dalam hati manusia secantik ini syurga Allah yang Allah jadikan untuk manusia. Tiba-tiba dengan RM60, RM70, 60 tahun, 70 tahun kita hidup ni, amalan apa yang terbaik yang kita nak sebut depan Allah? Aku dah buat amalan ini untuk masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Tak ada, perhatian sekali. 60 tahun, 70 tahun pun, kalau kita bayang dalam hidup kita, kita kena tolak. Banyak mana dah? 60, katakanlah saya, ayah-ayah boleh hidup sampai lebih kurang 70 tahun. 70 tahun, kita tolak 15 tahun yang terawal. 15 tahun terawal dalam hidup kita sebelum akil balik. Tinggal 55 tahun. 55 tahun, tolak lagi. Masa hidup kita ni. Masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita main, masa kita bekerja, masa kita tidur malam cukup. Cuba kira tiap-tiap malam kita tidur. Tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Start daripada kita, mula kita lahir daripada perut ibu kita, sampai pada malam ni. 70 tahun kita hidup. Berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama suruh kita kira. Tunggu ayah-ayah kira lambat sangat. Saya jawab. Nak sebutnya kita sedang tidur selama lebih kurang 22 tahun. 22 tahun kita sedang tidur saja. Ulama-ulama kira lah. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi tidur waktu mana orang mengajar. Tak kira lagi tidur dalam majlis ilmu. Tidur hari Jumaat. Waktu mana khutbah Jumaat. Banyak masa kita ni habis begitu je dalam hidup kita. Allah bila dia tengok umat Muhammad ni tak sempat. Amalan ni tak banyak. Macam mana Allah nak buat pada umat Muhammad? Allah jadikan bulan Ramadan. Allah tonjolkan bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam ni bernilai lebih daripada 1000 bulan yang lain. Malam ni kita kena faham. Start daripada malam ni, kita kena mula nampak dah. Oh, aku kena cari malam Lailatul Qadar. Rupa-rupanya. Malam Al-Qadr. Malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu dapat satu malam je. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Kamu dapat malam tu, kamu baca Quran. Sama dengan 82 tahun kamu sedang baca Al-Quran. Malam tu kamu derma. Ramadan. Allah sembunyikan malam Al-Qadr. Start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Dapat satu malam je. Kamu derma malam tu. Sama dengan 82 tahun kamu sedang menderma. Malam tu kamu bangun qiyamul lail. Sama dengan 82 tahun kamu qiyamul lail. Malam tu kamu iktikaf. Sama dengan 82 tahun kamu iktikaf. Buatnya malam tu kamu buat kuih raya. Sama dengan 82 tahun buat kuih raya ni. Buatlah buat. Nak sebutnya gambaran bagaimana malam Ramadan menjadi malam-malam yang besar. Siang hari puasa. Malam hari mengejar malam Al-Qadr. Begitulah start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Untuk apa dapat demikian? Untuk dapatkan pada diri kita ni syurga Allah. Syurga Allah je. Nak biar kita ni terlepas daripada neraka Allah, masuk dalam senarai ahli syurga Allah. Malam Al-Qadr, bayangkan malam Al-Qadr itu, Allah lepaskan berjuta-juta manusia daripada neraka Allah. Dan Allah masukkan seramai mungkin berjuta-juta manusia dalam syurga Allah. Takkanlah tak ada seorang pun di kalangan berjuta orang yang masuk, keluar daripada neraka, masuk dalam syurga tu. Nama kita orang ada mati ni tak ada. Pelik kita. Kalau nama kita tak gugur juga daripada pintu neraka, tak tertulis di pintu syurga, memang secelaka-celaka manusia. Memang sebangsa-bangsa manusia. Allah jadikan Ramadan untuk tujuan apa dia? Kita mula untuk berjalan mengejar syurga dalam kehidupan kita, untuk memastikan keluarga kita bila hari raya tu
macam hari pertama kita di alam barzakh. Suka kita. Hari raya pertama tu, gembira kita. Seronok kita. Sebagaimana gembiranya kita bila masuk dalam kubur sekejap lagi, saat mana kita menghadap depan Allah, sama dengan hari raya pertama, waktu mana kita berada di atas dunia, sama dengan dalam kubur, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah jadikan 2 bulan ini, bulan Rejab, bulan Syaban ni didoakan oleh Rasulullah. Dengan tujuan apa dia? Nak masuk bulan Ramadan. Oleh kerana Ramadan ni bulan perlumbaan. Ramadan ni bulan untuk kita, mula kita tak peduli lagi terhadap dunia. Kita mula sibukkan fokus terhadap akhirat. Dalam kepala kita ni, kita fokus aku, keluarga aku, mesti semua masuk dalam syurga Allah. Start daripada 1 Ramadan. Allah suruh kita bersiap, buat latihan. Bulan Rejab, buat latihan. Bulan Syaban, buat latihan. Kenapa? Ramadan nanti, kamu akan mula berlumba. Semua di kalangan kita berlumba. Berlumba apa? Berlumba untuk memastikan semua diri kita dan keluarga kita, semuanya terlepas ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara sekalipun, mesti diambil peluang bulan Ramadan ini untuk memastikan diri kita, keluarga kita, semuanya keluar daripada bulan Ramadan tu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Latihan tu bila? Ni bulan Rejab. Latihannya bila? Bulan Syaban. Satu Rasulullah baca doa ni, Rejab, Syaban. Rejab, Syaban ni Rasulullah baca doa. Mana ada orang masuk tandingan, orang tak baca doa, orang tak buat latihan. Semua masuk tandingan, buat latihan. Kita nak masuk mana-mana pertandingan, mesti kita ada latihan dahulu. Orang nak masuk musabaqah Al-Quran, bacaan Quran, dia buat latihan dulu. Tarannum dia, latihan nafas dia, latihan lagu-lagu dia. Nak masuk mana-mana pertandingan, semua ada latihan. Allah jadikan bulan Rejab latih. Orang yang tak pernah puasa, dalam bulan-bulan lain, mula puasa bulan Rejab. Bulan Rejab, mula puasa. Bulan Syaban, puasa. Dengan tujuan, bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut. Bila kamu masuk dalam bulan Ramadan nanti, kerana kamu akan mula puasa, start daripada hari pertama, sampai kepada hari yang ke-30. Bila orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, Tok Imam baca panjang-panjang, dia tak terkejut dalam bulan Ramadan nanti. Tak berapa nak marah Tok Imam. Ni Tok Imam baca Sabbih isma rabbikal a'la, nak marah tak? Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna dia. Kerana tak ada latihan. Orang yang tak ada latihan, tak pernah dengar kuliah. Tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada tazkirah, ada kuliah yang dia buat, dia tak sibuk nak hantar surat layang ke majlis agama. Dia tak sibuk nak bagi tahu, nak marah kalau ada orang buat kuliah dan sebagainya. Kerana apa dia? Dia sudah ada latihan bulan Rejab dan bulan Syaban. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan, tiap-tiap malam tabung derma ni kena bergerak. Tabung derma masjid ni bergerak. Bagi tahu pada masyarakat, boleh jadi malam ni malam Lailatul Qadar. Malam ni malam yang kalau kita derma, sama dengan 82 tahun kita sedang menderma dalam hidup kita. Ini cara Allah jadikan demikian. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Rasanya masjid ni pun di antara masjid terkejut juga. Awal Ramadan mesti penuh orang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 saf dah. Dah hilang kejutan. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada. Yang lain ghaibul ghaib semua. Jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. Masjid ni 10 akhir Ramadan mesti penuh dengan orang yang berusia 60 tahun ke atas.
Saya nak pesan ya, tahun ni. Tahun ni kita buat satu program iktikaf. 10 tahun, yang 10 akhir Ramadan. Di masjid ni kalau boleh lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, jangan balik lagi ke rumah. Malam, start daripada malam 21 sampai malam 30 Ramadan. Bawa bantal-bantal, bawa kain-kain selimut, bawa tilam-tilam, tidur dekat masjid. Berbuka puasa di masjid, bersahur di masjid, iktikaf di masjid. Jangan balik. Balik bila? Malam raya baru balik. Kita try macam ni. Jaya tak berjaya? Kerana boleh jadi Ramadan ni Ramadan terakhir dalam hidup kita. Yang tak ada siapa boleh bagi jaminan dia akan jumpa lagi Ramadan tahun yang akan datang. Katakanlah kita ditakdirkan mati malam ni, malam esok dan lusa sebelum sempat Ramadan. Kita dah baca dah doa ni. Mudah-mudahan kita dapat pahala Ramadan. Dan niat kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, kita dah dapat. Bayangkan dalam hidup kita, kalau Allah bagi peluang menikmati malam Lailatul Qadar itu, dalam sepanjang usia kita 70 tahun, kita dapat 10 kali je malam Lailatul Qadar. Sama dengan 820 tahun kita beribadah pada Allah. Katakanlah Allah kurniakan pada kita, sepanjang kita hidup ni, kita dapat 20 kali je malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 20 kali je. Usia kita, walaupun kita hidup sekejap, tapi pahala kita Allah bagi lebih kurang 1700 tahun. Dalam keadaan hidup sekejap, tapi pahala kita banyak yang kita boleh bawa depan Allah. Ya Allah, aku dah menikmati malam-malam dalam syurga itu di dunia ini yang kamu datangkan. Malam dalam syurga tu dah tak ada dah. Bila kita dalam syurga nanti, kita dah tak ada dah malam. Kita ada start daripada pagi sampai petang dalam syurga nanti. Bila kita menikmati malam dalam syurga ni, malam-malam Lailatul Qadar di dunia, ya Allah datangkan. Yang dalam syurga tu Allah datangkan di dunia. Yang bila kita buat di dunia ni, melayakkan nama kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gambaran awal sebab kenapa Rasulullah baca doa yang disebut dengan doa untuk masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Yang kedua, sebab yang kedua, ulama-ulama sebut yang lebih besar lagi, Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ini bukan sekadar untuk kita beraya. Bukan sekadar untuk kita, hanya kita mempersiapkan diri kita untuk nak menyambut hari raya. Tapi yang lebih besar lagi, Allah jadikan pada kita bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, supaya jangan ada seorang pun di kalangan kita, bila masuk dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba dia terkejut dengan amalan dia yang dia tak bersiap menghadap di hadapan Allah. Yang datang malam ni, jangan ada seorang pun masuk dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba mulut dia meraung. Qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik di atas dunia. Dia sebut pada Allah. Hari pertama masuk kubur, bila dibaring jenazah dia tu, letak dia dalam kubur, tiba-tiba dia meraung pada malaikat. Malaikat, aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik. Letak je jenazah kita tu, hadap muka ke kiblat, bangun tanah depan muka, dengar suara bawah telinga. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kami. Kubur ni sebut tanah tempat asal yang diambil untuk diciptakan kita. Waktu tu tiba-tiba dah nampak dah malaikat berdiri depan muka dia, malaikat muka dan nakir berdiri, dia pun sebut qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Nak hidup balik. Malaikat tanya nak hidup balik itu bila? Nak hidup balik ni. Kalau kita boleh cakap dengan orang dalam kubur tu, kita tanya dia, kamu boleh nak hidup balik bila? Kamu nak hidup balik? Dia jawab, Rejab, Syaban, Ramadan. Malaikat jawab, melampau kamu. 3 bulan minta hidup. Lebih-lebih dah kamu ni, 3 bulan nak hidup. Dia jawab balik, kalau tak boleh hidup 3 bulan, sebulan malaikat. Bila sebulan tersebut? Ramadan.
Ramadan malaikat. Dia sebut pada malaikat Ramadan. Malaikat jawab, Ramadan pun melampau. Ramadan pun tak mungkin kamu boleh hidup. Dia jawab, kalau tak boleh hidup Ramadan malaikat, satu malam, malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr, malaikat, tolonglah dapatkan malam Al-Qadr saja. Nak hidup malam tu je. Nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarat. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat tengking dia. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut, kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu mula melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik di hari kiamat nanti. Para hadirin sekalian, saya nak sebut malam ni, jangan ada seorang pun yang hadir malam ni ke, yang dengar dalam siaran ni ke, saya nak sebut, jangan ada pun di kalangan kita bila masuk dalam kubur nanti menyesal. Allah, bila dia nak suruh kita jangan menyesal, nak jadikan umat Muhammad ni jangan menyesal, Allah jadikan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Supaya apa dia? Sepanjang tempoh ni, kamu betulkan diri kamu. Sebagaimana yang kamu sentiasa doa. Dalam doa kita, tak berhenti lagi. Maghrib tadi pun, kita doa lagi pada Allah. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Doa kita ni, patutnya berhentilah baca doa ni. Sejak muda, sejak kita akil balik, sampai maghrib sebentar tadi, tak berhenti lagi baca. Tak berhenti lagi kita sebut. 17 kali sehari kita sebut. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, Ya Allah. Jalan yang lurus ni, hujung dia apa dia? Syurga. Hujung dia syurga. Jalan yang lurus ni, tak mungkin berakhir dengan neraka. Tak mungkin berakhir dengan neraka. Hujung jalan yang lurus ni berakhir dengan hujungnya ialah syurga Allah. Macam mana kita nak dapat syurga? Kalau kita tak melalui tarbiyah, didikan yang disusun oleh Allah kepada hamba. Bila Allah nak didik dan nak susun hamba ni? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kita tak akan jumpa masa di mana Allah gagi syaitan lebih daripada bulan Ramadan. Ramadan Allah gagi syaitan. Untuk apa Allah nak gagi syaitan? Padahal dalam bulan-bulan lain kalau Allah nak gagi, Allah boleh gagi je dalam bulan yang lain. Tapi kenapa Allah pilih bulan Ramadan? Kita tak jumpa Allah buka pintu syurga seluas itu, seluas-luasnya. Jadi dia buka pintu syurga tu seluas-luas untuk dimasuki seramai mungkin, kecuali Ramadan. Kita tak jumpa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah tutup serapat itu pintu neraka kecuali Ramadan. Tak ada bulan lain Allah tutup pintu neraka. Wasuffidat syayatin. Rasulullah bila masuk Ramadan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kami bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah. Dibuka untuk diri kami segala pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar. Ditutup segala pintu neraka Allah. Wa suffidatis syayatin. Dan digari segala syaitan yang ada. Tujuan apa Allah buat demikian? Kalau tidak kerana tujuan untuk nak memastikan seramai mungkin umat Muhammad ini masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba celaka besarlah kita. Kalau sekiranya keluar bulan Ramadan, tak masuk syurga juga kita. Yang lebih teruk lagi, ada yang bulan Ramadan sibuk mengetuk pintu neraka untuk dibuka. Yang lebih bahaya lagi, masuk dalam bulan Ramadan, orang lain semua sibuk nak memastikan diri dia masuk dalam syurga. Tiba-tiba dia sedang mengetuk pintu neraka, membuka pintu neraka untuk dia masuk dalam neraka. Jahat sangat hidup sebegitu. Dan kita kena faham konsep ini. Saya gunakan metafora yang mudah. Tak tahulah orang Kedah ni faham ke tak faham. Tapi saya nak sebut ini gambaran untuk kita je. Bila begitu, ambillah peluang
untuk kita apa dia? Betulkan balik amal soleh kita ni. Untuk kita nak memastikan kita ke dalam syurga Allah. Dan tak ada penyesalan bila kita menghadap depan Allah nanti. Bila malaikat tanya dalam kubur nanti, malaikat tanya, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Bila selesai saya susah jawab. Hari pertama masuk dalam kubur, malaikat tanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma. Kita jawab Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Kita jawab Ka'bah kiblati. Kita sebut al-Islamu dini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni adik-beradik dalam hidup saya. Ni adik-beradik saya. Kita jawab. Kubur kita tu lapang. Besar kubur kita. Lapang kubur kita tu. Sambil kita jawab tu berubah. Kubur menjadi warna hijau yang cantik. Saat itu wangi semerbak. Bangun daripada syurga Allah. Malaikat heret jenazah kita. Tarik jenazah kita. Sandar di dinding kubur tu. Melurut kain kafan ni. Sambil melurut kain kafan yang jatuh tu. Malaikat cuik dia. Hamba Allah. Nak hidup balik tak? Malaikat tanya, nak hidup balik tak? Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik atas dunia tak? Tak ada seorang pun jawab, ya saya nak hidup balik. Ada seorang pun. Bila masuk dalam kubur orang mukmin, bila tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak malaikat. Tak nak. Semua jawab tak nak malaikat. Cukuplah. Cukuplah hidup atas dunia. Semua tak nak hidup. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, memang dalam hadis Rasulullah sebut, dia jawab, ya, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Kenapa? Tak rasa sakarat. Waktu mana saat badan dia berkecai, dihempak dengan bangunan di bumi Palestin, di saat mana tubuh badan dia ditembak, peluru menembus jasad dia, tak ada rasa sakarat. Tak ada rasa sakarat orang mati syahid. Ini kelebihan orang mati syahid. Bila tanya malaikat, tanya dia, nak hidup balik? Nak. Orang mati syahid. Kenapa? Tak sakit. Kematian tak sakit. Tapi bila tanya pada orang mukmin yang lain, tanya nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakitnya sakarat. Terbau-bau sampai dalam kubur. Kenapa tak nak? Penatnya hidup di dunia. Mentaati perintah Allah. Terbau-bau sampai dalam kubur. Kenapa tak nak? Dan nampak dah tempat dalam syurga Allah. Seronok di saat yang demikian. Orang mukmin. Siapa tu orang mukmin? Yang hadir malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ni semua ahli syurga Allah SWT. Kita minta mudah-mudahan kita ni di kalangan orang yang bila dalam kubur nanti kita boleh sebut ada Allah. Ya Allah. Penat. Hidup atas dunia dalam mentaati perintah Allah. Tapi dalam keadaan yang demikian tersebut, kita usaha pada diri kita. Usaha yang tak berhenti. Sejak bila? Ni. Bulan Rejab. Bulan Rejab, kita mula membetulkan kembali hidup. Apa yang perlu kita betulkan? Kita tanya, apa yang kita kena betulkan? Sampai peringkat Allah, dia nak suruh kita betulkan kembali hidup kita ni, biar betul dengan landasan doa yang kita sebut, ihdinas siratal mustaqim ini. Sampai peringkat Allah buat satu program dalam bulan Rejab. Program yang besar, yang perlu diimani. Program apa? Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni satu program betul-betul Allah nak suruh kita ni mantapkan keyakinan hidup kepada Allah, pada Islam. Ni cara Allah buat demikian. Allah buat Isra Mi'raj ni bukan nak suruh sekadar kita sebut dan cerita-cerita perjalanan Rasulullah begitu saja, tidak. Tapi sebut cerita ini sampai kita yakin dengan Islam. Sampai kita tak bergerak lagi hati kita selain daripada Islam. Hati kita ni tetap teguh dengan Islam. Kita dengar cerita Isra Mi'raj sampai kita yakin sungguh, aku naklah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga Allah. Ni keyakinan hidup. Sampai kita mula bertindak menjadi orang yang sesoleh mungkin dalam hidup. Macam mana kita nak buat? Nak jadi sesoleh mungkin. Yang pertama, cuci hati kita. Bersihkan hati ni. Sebelum start masuk dalam bulan Rejab ni, jangan ragu-ragu terhadap Islam. Jangan percaya selain daripada Islam. Jangan ada secubit rasa, sikit dia,
mempertikaikan agama Allah. Jangan. Sebab orang kita ni tak yakin dengan Islam. Ramai di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Orang kita ni sebut je. Kita tanya, kamu Islam? Ya, Islam. Marilah kita ikut Islam. Tak boleh. Zaman sekarang ni zaman moden ni semua. Zaman sekarang masyarakat majmuk. Habis tu kamu ikut siapa? Saya lebih percaya kepada orang-orang yang kafir tapi dia amanah dibanding dengan orang Islam yang tak amanah. Dia sebut demikian. Saya lebih percaya dengan orang-orang yang tak beriman pada Allah. Semua tokoh-tokoh dalam hidup dia dijadikan orang bukan Islam. Orang kafir itu menjadi tokoh ikon dalam hidup dia. Dibandingkan dengan kehidupan dengan agama. Saya sebut orang Islam kita ni tak yakin dengan Islam. Kat mana? Kita tak yakin. Dalam bab ekonomi, kita buat contoh yang mudah. Dalam bab ekonomi, bila dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islamik ke? Nak buka akaun cara konvensional? Dia tanya, pegawai bank tanya. Dia tanya balik, pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Pegawai bank ni dah tunjuk dah. Ni cara Islam. Ni cara kafir, senang cerita ni. Dia tanya lagi, mana yang untung? Orang kita tak yakin. Kalau dia yakin, dia sebut terus pada yang disebut dengan, dia sebut pada pegawai bank, saya pilih Islam. Saya pilih Islam dalam hidup saya. Orang kita tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Tak hantar anak belajar Quran ke? Tak hantar anak sekolah agama ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja apa dalam hidup ni kalau semua belajar agama? Orang kita tak yakin. Habis tu kita tanya, habis tu saya lebih percaya anak saya belajar di sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal yang belajar di sekolah tu, sekolah sekular tu, bila habis belajar, dia tak guna-guna pun ilmu yang dia belajar dahulu. Kita kan, dulu kan kita belajar di sekolah sekular. Saya pun belajar dulu mata pelajaran tertentu, menghafal sejarah Parameswara, misal contoh. Bila habis ni tak guna-guna pun Parameswara. Guna uping-iping je hari-hari dalam hidup kita. Yang kita belajar dulu, sekarang kita tak guna-guna. Dulu belajar pendidikan jasmani, keliling padang, ram padang, lelah kita, tu badan, letih. Bila tanya kenapa cikgu? Jaga kesihatan. Nak suruh badan sihat. Sekarang kena kencing manis juga. Sekarang kena juga gaul. Sekarang ada juga darah tinggi. Benda yang kita belajar dahulu, tak guna-guna pun sekarang. Benda yang kita tak belajar dahulu, sekarang kita nak guna, kita tak boleh guna. Apa dia? Quran. Quran. Ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Dia dah jadi suami orang. Di kalangan kita. Dia dah jadi ayah kepada anak-anak. Dia tak boleh baca Quran. Padahal Quran inilah yang dia kena guna dalam hidup untuk berjalan ke akhirat. Ramai mana di kalangan kita kan tak hafal pun Quran. Tak ingat pun Quran. Semayang dengan orang rumah sampai waladdallin amin tu, orang rumah kat belakang boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Dia pun baca inna a'tayna kal kautsar, dia baca. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Kenapa? Kita tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Jelas kan, Tok Guru dengan orang yang bukan Tok Guru dalam hidup. Orang kita tolak Tok Guru. Orang kita tolak Tok Guru. Orang alim. Ni orang alim. Dia kata orang ni alim dalam bab agama je. Dalam bab dunia dia tak alim. Dalam bab sebut banyak kan kena gam pula kita. Nak sebut je. Ni Tok Guru, ni bekas banduan, senang cerita. Dua ni, jelas dalam hidup. Jelas dalam hidup. Dia boleh tolak lagi. Tak boleh, tak betul Tok Guru. Ya betul, bekas banduan. Ni nak sebut gambaran bingungnya hidup orang kita. Kenapa jadi demikian? Tak yakin dengan Islam. Padahal Rasulullah sebut, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Waris aku ni ulama.
Kamu jangan ejek sembarangan. Ni boleh sebut, ni bukan ulama, ni ular dalam semak. Dia boleh sebut, tak yakin dengan Islam. Orang kita ni tak yakin dengan Islam ni, menyebabkan masuknya apa dia? Pahaman baru dalam masyarakat kita. Pahaman apa? Liberal. Pahaman liberal. Pahaman ni lah yang merosakkan umat Islam pada saat ini. Pahaman ni, dia menyamaratakan semua agama ni sama. Semua manusia ada potensi masuk syurga. Ni yang sedang berlaku di negara kita ni. Dalam hidup kita. Sampai peringkat semua amalan di antara dalam hidup ni, amalan individu. Bukan tak boleh dikaitkan dengan amalan ini untuk dibawa sampai ke akhirat. Cukup amalan untuk dunia saja. Tak sampai ke dalam lubang kubur. Tak yakin dengan Islam. Saya nak sebut tak yakin dengan Islam. Allah, bila dia nak suruh kita yakin dengan Islam, Allah jadikan Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni nak suruh mantap keyakinan. Sampai Rasulullah ditunjukkan. Nak suruh Rasulullah ditunjukkan program untuk bernegara, bermasyarakat, berkeluarga. Program apa? Allah bagi kepada Nabi Muhammad program solat. Solat ni satu-satu ibadah yang Rasulullah diisra'kan dan dimi'rajkan. Kenapa? Ini asas dalam hidup. Dalam hidup bernegara, bukan ekonomi mainkan peranan. Bukan disebut sosial. Bukan mata wang. Bukan yang ni. Tapi paling asas, solat. Negara tu solat, tak solat. Masyarakat, keluarga tu solat, tak solat. Individu tu solat ke tak solat. Allah, bila Allah nak sebut, tunjang asas kekuatan hidup, dalam hidup ini, jaga solat. Jaga solat. Sampai mula-mula difardukan 50 waktu. Bila 50 waktu, Nabi Musa tegur Rasulullah. Tak boleh. Umat kamu 50 waktu, tak kerja buat lah. Tak akan buat. Minta kurang. Jadi 45. Kurang jadi 40. Minta 7 kali berulang alik. Turun naik. Akhir sampai 5. Bila sampai 5 tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur lagi oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata apa dia? Ya Rasulullah, 5 ni pun umat kamu tak akan buat. 5 pun tak akan buat. 5 waktu. Tak payah tengok orang lain, tengok diri kita je. 5 waktu ni susahnya kita nak buat. Nabi Musa dah bagi tahu. Rasulullah kata, 5 waktu bagaikan 50 waktu. Khamsah kal khamsin. Rasulullah sebut, 5 waktu sama dengan 50 waktu. Dan sampai peringkat Rasulullah kata, as-salatu miftahul jannah. Salat ni anak kunci kepada syurga Allah SWT. Siapa yang nak masuk syurga, dia jangan tinggal salat. Asas. Allah nak jadikan demikian. Ni asas. Nak gambarkan dalam hidup kamu, pergi ke mana pun, salat menjadi asas. Jangan sembarangan dalam hidup terhadap salat. Jangan salat ni buat part time. Bila kita rasa nak salat, kita salat. Jangan. Kita kena jadikan salat ni sepanjang masa dalam hidup kita ni sampai kita mati. Menjadi asas dalam hidup. Sampai peringkat, kalau kita pernah tertinggal salat, qada. Salat itu. Qada. Peluang yang Allah bagi bulan Rejab untuk kita qada. Nak suruh apa dia? Yakin dalam hidup. Ini asas dalam hidup kejayaan seseorang. Sampaikan Allah sebut dalam azan 5 kali sehari itu, disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. 2 ni disebut. Kalau kamu solat, kamu jaya. Kalau kamu tak solat, kenapa Allah tak sebut hayya 'alaz zakah, hayya 'alas shaum? Allah tak sebut. Asas dalam hidup sembahyang menjadi keutamaan dalam kehidupan seseorang. Sebab nak yakin dalam jiwa kita ni, aku ni mesti sampai ke syurga Allah dengan anak kunci yang utama, sembahyang dalam hidup aku. Satu, bila kita masuk bulan Rejab ni, sembahyang jaga diri kita. Jangan kita main-main lagi. Sebut ada anak-anak kita jaga solat. Solat macam mana? Tanya keluarga kita. Kalau kamu tak solat, kamu tak percaya. Tak usah ceritalah rumah kamu besar mana. Tak usah ceritalah kereta kamu semewah mana. Tak usah ceritalah
kamu berada dalam istana apa yang kamu ada, kamu miliki apa. Kalau kamu tak solat, kamu tak berjaya. Solat simbol kejayaan dalam hidup bulan Rejab. Allah jadikan demikian. Kemudian bukan sekadar itu, Rasulullah ditunjukkan, nak suruh yakin, ditunjukkan tentang syurga. Dalam Isra' Mi'raj Rasulullah ni ditunjuk tentang syurga. Rasulullah berdiri depan pintu syurga. Rasulullah sebut, Allah, umat aku yang paling ramai yang masuk dalam syurga Allah. Di kalangan umat aku, Rasulullah kata, orang-orang miskin jauh lebih ramai daripada orang kaya yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah atau orang kaya yang masuk ada juga, tapi sikit je dibandingkan dengan orang miskin yang ramai masuk dalam syurga. Orang miskin dan orang kaya yang masuk syurga sejarah 40 kharifan, sejarah 40,000 tahun. Ulama-ulama sebut demikian. Kenapa disebut sampai cerita tentang ini? Rasulullah cerita demikian. Orang miskin. Jawabnya, umat manusia ni dia nampak kaya bila kita banyak harta. Kita jadi mulia bila kita banyak harta. Sampai orang kita sebut kan, keluar patah, no money, no talk. Tak ada duit, tak payah bercakap. Bila ada duit, duit ni menjadi simbol kekayaan hidup dan kemewahan. Tengok dalam ni Instagram, Facebooker, TikTokers. Tunjuk duit ni, berkepul-kepul duit. Dia rasa megah dia dengan harta yang banyak. Tunjuk ni, barang-barang mewah. Masing-masing memiliki kenderaan itu, kenderaan ini. Memiliki dengan kemewahan. Dia tak tahu. Dia di akhirat nanti paling lambat masuk dalam syurga Allah. Kalau boleh masuk syurga Allah. Yang lebih bahaya lagi, dengan harta itu menjunamkan dia dalam neraka Allah. Ni sampai peringkat Rasulullah baca doa. Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yawmal qiyamati ma'masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kumpulkanlah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Doa ni saya jamin tak ada seorang pun nak amin doa ni. Doa jadi miskin. Tak nak, ya Allah. Jadi kaya tak ada kan? Ada doa jadi kaya. Rasulullah baca juga doa jadi kaya. Allahumma aghnina bihalalikan haramik. Ya Allah, kayakanlah aku dengan sumber yang halal. Jangan kaya aku daripada sumber yang haram, ya Allah. Kenapa orang miskin? Orang miskin tak banyak saya susah jawab dia. Di akhirat nanti kan. Orang miskin jauh lebih tawaduk dibandingkan dengan orang yang berharta. Orang yang berharta ni senang untuk jadi tagut dalam hidup. Kalla innal insana la yatgha. Manusia ni senang jadi tagut. Bila? Ar-ra'a mustaghna. Bila dia rasa kaya dalam hidup dia. Tuan-tuan, biasa kau tengok di masjid ni kereta Ferrari datang semayang berjemaah. Biasa kau tengok kereta Porsche datang ke sini. Kereta mewah-mewah datang ke masjid. Tak biasa. Kat mana kereta-kereta tu? Di atas lebuh-lebuh raya. Berjalan mewah. Berkecai atas jalan lebuh raya kan. Kereta-kereta mewah. Dekat mana? Dekat hotel-hotel mewah. Ni kereta yang biasa datang masjid ni, kereta yang nyawa tak lepas. Sampai-sampai elok semput mati kat masjid. Kata. Tuan dia balik berjalan kaki. Nak gambarkan tentang kereta. Tuan-tuan dia tu kat mana? Bukan soal kereta tu, tuan kereta tu kat mana? Ni dunia baru. Bukan di akhirat lagi. Allah pilih. Saya nak sebutnya, Allah pilih pada diri kita. Alhamdulillah. Allah pilih kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk diri kita. Itu cara demikian pada diri kita dalam hidup kita ni. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga ditunjukkan tentang neraka. Sampai peringkat Rasulullah bila sebut saja neraka, Rasulullah menangis. Menangis. Sampai basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis sungguh-sungguh. Fatimah Zahra tegur Rasulullah. Kenapa ayah dengan keadaan macam ni? Benda yang berlaku ni. Ya Rasulullah, sampai kamu menangis. Rasulullah kata, aku berdiri depan pintu neraka. Aku tengok orang yang paling ramai dalam neraka Allah ialah orang perempuan, kata Rasulullah. Orang perempuan yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk neraka. Tapi jangan pula orang lelaki lurut dada pula, lega-lega tak masuk neraka. Jangan pula demikian. Kenapa orang perempuan? Ni
Nak sebutnya, orang perempuan kenapa? Sampai Rasulullah sebut, banyakkan bersedekah, wahai orang perempuan. Kerana aku tengok ramai orang dalam neraka tu, di kalangan orang perempuan. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Ada, di waktu ini, kenapa orang perempuan? Kerana mulut dia banyak. Mulut dia terlampau, kadang-kadang mulut dia lebih daripada yang disebut dengan hati dia. Mulut dia pergi dulu daripada hati dia. Yang menyebabkan ramai yang tersakit dengan mulut-mulut. Oh, sampai peringkat yang sakit itu bukan orang lain, suami dia sendiri. Suami dia sendiri sakit dengan dia. Dengan mulut-mulut di kalangan orang, bukan orang perempuan ni lah. Ni orang perempuan Australia. Nak sebut orang perempuan Lumadi ni semua bagus-bagus ni. Sakit hati dalam keluarga dia daripada mulut. Orang lelaki belum kahwin banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, masa itulah dia menyakitkan hati suami. Waktu itulah dia menjadi sukar dalam hidup dia. Ini jadi bahaya dalam hidup. Padahal suami dia pintu syurga untuknya. Tetapi dia hilang redha suami dia. Hilang redha suami ni, hilang. Punca apa? Dia menyakitkan hati suami. Tak perasan kagak demikian. Saya nak sebut ni, bulan Rejab ni, orang perempuan jangan tunggu Syawal. Jangan tunggu hari raya baru tak minta maaf. Salam dengan suami. Kosong-kosong ya bang. Hari raya, maaf zahir batin. Duit raya, duit raya. Tanya lagi duit raya. Baru je minta maaf tadi. Nak gambarkan tentang bagaimana menyakitkan itu akhirnya menjunamkan kita ke neraka. Orang lelaki dia ada tanggungjawab dia. Yang menyebabkan dia tak lepas ke dalam syurga Allah disebabkan perempuan dalam hidup dia. Isteri dia, ibu dia yang menyebabkan menjadi halangan dalam hidup dia. Ini punca di antara punca orang lelaki yang terhumban ke dalam neraka. Keyakinan ni Allah suruh masuk saja dalam bulan Rejab, kamu cucikan, bersihkan hati kamu. Bersihkan balik hati kamu. Tengok kat mana kesilapan kita yang kita kena betulkan. Supaya bila kita mati nanti, ibu kita redha pada kita. Dan keluarga kita pun menyayangi kita. Saat mana kita menghadap depan Allah, tak ada lagi gurisan ataupun rasa sakit hati ibu kita terhadap kita, wahai orang lelaki. Manakala orang perempuan, bila dia menghadap depan Allah, tiada lagi terasa hati suaminya untuk diri dia. Saat mana dia masuk menghadap depan Allah, bersih. Dalam keadaan suami dia redha padanya. Yang suami dapat redha mak ayah, redha mak mertua, ayah mertua. Yang akhirnya masuk dalam syurga Allah. Orang perempuan, dia dapat yang ni. Tapi dia tak selamat disebabkan punca, dia tak jaga. Tak jaga apa dia? Hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Dua perkara ni yang payah. Sehingga akan masuk bulan Ramadan, jangan ada yang puasa tapi tak semayang. Jangan ada di kalangan kita yang puasa tapi tak tutup aurat. Orang kita ni ramai. Puasa-puasa tapi dia tak bertudung. Cari makanan yang bertudung. Tuan yang meniaga tak bertudung. Pelik betul dia panggil. Dalam bulan Ramadan ni dah kena jadi nampak. Ramadan, dia nampak yang dia ni mesti untuk nak bersih, nak cari makanan. Dia tak nampak, dia kena cari keredaan Allah. Lalu Allah jadikan Rejab satu program ini untuk nak memastikan kita bila masuk dalam kubur nanti tak ada penyesalan pada kita, bersihkan hati dengan Isra wal Mi'raj. Sehingga Allah belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci hati. Sampai 3 kali cuci. Nak suruh bersih. Kerana penyakit hati ini terbau-bau dalam hidup. Sampailah membawa kematian. Yang bila dekat nak mati, hati kita ni berbolak balik dengan Islam. Teragak-agak. Nak mengucap ke tak mengucap. Nak sebut la ilaha illallah ke tak. Ataupun nak tetap dengan Islam ke tidak. Kerana waktu mana dekat nak meninggal dunia tu, datang arwah ayah kita. Swiji muka arwah ayah kita. Rasulullah sebut. Dalam hadis Rasulullah, dia akan pujuk, anakku, jangan mati dalam Islam. Ni abah. Abah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Ni ayah. Ayah yang besarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu.
jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan ayah. Ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba mengucap. Datang sebelah kiri pula. Menyamar menjadi arwah ibu kita. Goyang buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Dada ni pernah menyusu kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Mati bersama dengan umi. Mati bersama dengan mak. Mak mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan Al-Madi ni tuan-tuan. Syaitan Al-Ustaz mana senang cerita. Dia tak akan sebut dia matilah dalam Islam. Mati dalam Yahudi. Kerana kita tak peduli pun Yahudi. Dia akan sebut sekejap lagi. Tunggu. Dia akan sebut. Kamu jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Islam liberal. Dia sebut. Abah mati dalam Islam nasionalis. Abah, papa senang cerita. Papa mati dalam apa dia? Papa mati dalam Islam sekular. Papa mati dalam Islam nasionalis. Kita pun dengar Islam juga ni. Waktu tu kita pun mati je lah. Padahal Allah dah pesan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati. Kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul Islam. Ini bulan Rejab. Bulan Syaban, Allah jadikan 2 program. Sebelum mati ni, di antara amalan kita buat, jaga yang pertama, jaga keyakinan hidup. Yang kedua, jaga ibadah. Allah jadikan bulan Syaban. Bulan Syaban, Allah buat 2 program. Bulan Syaban. Nak suruh jaga ibadah kita pada Allah. Allah buat 2 program. Program apa dia? Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni disebut dalam hadis-hadis Rasulullah. Walaupun kekuatan hadis tu hadis dhaif. Tapi dia tetap hadis Rasulullah. Saya nak sebut. Dia bukan hadis maudhu'. Kena pandai ya beza. Jangan orang kita ni, budaya akhir-akhir ni, dia sebut hadis dhaif tu hadis maudhu'. Bukan. Hadis dhaif tetap datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia boleh jadi dhaif pada matan, dhaif pada yang disebut dengan sanad. Tapi hadis maudhu' ni direka terus. Yang bukan datang daripada Nabi Muhammad. Kena pandai beza. Hadis yang berlaku nisfu Syaban ni hadis walaupun kedudukan dia hadis dhaif, tapi dia fadail amal. Dia sudah ada kelebihan, dia sudah amalan. Buatlah. Nak buat macam mana tu pulang. Tak terikat, tak semesti kena baca Yasin. Tak. Tapi kita boleh baca Al-Quran, boleh doa pada malam nisfu Syaban. Rasulullah sendiri dikejut oleh malaikat Jibril malam nisfu Syaban. Qum wasal warka wasjud warfa' yadaika ila sama. Ya Rasulullah, bangun sembahyang. Malaikat Jibril kejut dia. Bangun sembahyang, rukuk dan sujud, dan angkat tangan kamu ke langit. Angkat doa pada Allah. Rasulullah tanya, malam ini malam apa ya Jibril? Ma hadhil lailah ya Jibril? Malam ni malam apa Jibril? Malaikat Jibril jawab, hadhil lailah min nisfi Sya'ban. Ni malam nisfu Sya'ban. Malam ni Allah buka pintu langit. Allah terima doa-doa siapa yang doa pada Allah. Kamu doa pada Allah apa pun malam ni, Allah kamu mustajab. Kecuali orang yang al-uququl walidain. Doa orang yang derhaka pada mak ayah. Doa orang yang berzina. Doa orang yang akil riba, makan riba. Disebut 9 doa-doa yang tidak diterima malam nisfu Sya'ban. Disebut demikian. Lalu Rasulullah bangun, Rasulullah sembahyang, Rasulullah sujud. Sayyidatina Aisyah sebut Rasulullah sujud, Rasulullah menangis dalam sujud Rasulullah. Sampailah pada waktu fajar untuk subuh pagi esok hari. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pun boleh buat nisfu Syaban. Satu, nak suruh jaga apa dia? Jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup kita? Sembahyang. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup kita ni? Baca Quran. Baca Quran. Orang Al-Madi yang datang malam ni, yang tak datang malam ni pun, pastikan semua kita boleh baca Quran. Jangan ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Orang penduduk kampung ni, jangan ada seorang pun tak boleh baca Quran. Semua boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Ingat ya, saya pesan. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Siapa yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur sekejap lagi,
Confirm tak lepas dia menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak? Masuk dalam kubur je malaikat tanya, Quran boleh baca? Quran. Tak boleh. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Sampai tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi kamu umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang datang dan dengar kuliah ni malam ni, pastikan berusaha. Start bulan Rejab, usaha dah baca Quran. Cari dah 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Untuk masuk dalam bulan Ramadan, kita khatam sebuah Al-Quran. Berlumba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlumba dengan Rasulullah untuk masuk dalam syurga Allah. Ni mesti letak tagline kita. Dalam keluarga kita tu tulis betul-betul keluarga kita semua ke syurga Allah. Bagi tahu pada anak cucu kita, ni bulan Ramadan, bulan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Bulan yang berebut di kalangan kita demikian. Yang tak boleh baca Quran tu, datang jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu elok-elok pada AJK masjid, saya tak boleh baca Quran. Menangis kita. Duduk tepi-tepi, bucu-bucu ni. Pegang Quran, riba cium Quran. Menangis teresak-esak. Tak boleh baca, ya Allah. Sebut pada AJK, tolonglah saya. Saya tak boleh baca Quran. AJK jangan pula jawab, bertenang. Saya pun tak boleh baca juga katanya. AJK pun jawab demikian. Buat malu je jadi AJK. Sampai tak boleh baca Quran. Jadi AJK buat apa? Quran pun tak boleh baca. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita. Berlupa di kalangan kita. Untuk apa dia? Memastikan kita dekat dengan Allah. Tak boleh juga baca Quran. Ni, jangan tinggal. Zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan selawat di bibir kita je. Sentiasa berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Yang tu pun tak apa dah. Subhanallah walhamdulillah. Mulut kita sebut dalam hidup kita ni tak berhenti-berhenti zikir. Kenapa zikir? Memperkenalkan diri kita kepada Allah. Macam Agong sekarang, dia sedang memperkenalkan diri dia kepada masyarakat. Dia nak bagi tahu dia ni sekarang dah jadi agung. Misal contoh. Kenapa? Dia nak suruh dia kenali dia agung. Kita memperkenalkan diri kita kepada Allah. Macam mana kita memperkenalkan diri kita kepada Allah? Zikir. Bila banyak zikir, Allah kenal kita. Tak kisahlah kita siapa. Jangan kita ingat, saya tu bukan tu imam pun. Saya makmum je. Makmum pun kadang-kadang dikenali dibandingkan dengan imam. Di sisi Allah. Kerana makmum ni tak semestinya kita jadi imam dahulu baru dikenali di sisi Allah. Mesti kita jadi orang ramai ni pun tapi dikenali di sisi Allah. Contoh, saya buat contoh siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan di antara manusia yang tidak dikenali masyarakat dunia, tapi dia dikenali di kalangan masyarakat langit. Para malaikat Allah. Waktu mana hari kematian dia, orang penduduk Yaman tengok berduyun-duyun orang datang semua berjubah putih menyembahyangkan solat jenazah dia. Dia nak jumpa dengan Rasulullah. 2 kali cubaan dia berjumpa Rasulullah, tak jumpa. Tapi Rasulullah sempat kirim salam pada dia dan pesan pada Sayyidina Umar supaya apa dia? Sampaikan salam aku Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Walaupun dia tidak dekat dengan Rasulullah di sudut zahir, tetapi Allah jadikan dia dekat dengan Allah di sudut yang disebut dengan ikatan sedemikian rupa. Kita pun sama dalam hidup kita. Kita boleh jadi nampak orang biasa je, tapi di sisi Allah, dia wali-wali Allah. Ini kena jadi demikian dalam hidup kita. Dengan apa dia? Zikir yang berterusan dalam hidup. Kekuatan kita demikian. Kemudian apa dia? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ibadah apa dia? Jangan simpan harta di dunia. Sebaliknya menjadilah penyimpan-penyimpan harta ke akhirat. Jangan simpan harta kita di dunia. Ramai dah orang kita kenal.
Dalam bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan ni, mula hantar harta-harta kita ke akhirat. Push terus ke akhirat. Sebagaimana kita, yang orang-orang kita ni, dia pergi ke Mekah, dia beli barang banyak, dia tak boleh bawa balik, naik atas kapal terbang, dia push ke Malaysia. Kurma sampai dah. Tasbih sampai dah. Air zam-zam dah sampai. Tuan kat Mekah lagi. Demikian juga kita. Kereta kita dah ada di akhirat. Makanan kita dah ada dalam kubur. Pakaian kita dah sampai dah pada mahsyar. Semua dah bersiap untuk kita. Tuan masih lagi di dunia. Macam mana cara? Wakaf harta, sedekah harta, kemudian hibah harta. Segala benda yang kita miliki sekarang, mula push ke akhirat. Mula hantar ke akhirat. Panggil anak-anak kita balik. Kita sebut pada anak-anak kita balik. Bila anak kita balik, bagi tahu pada dia, abah meninggal dunia, mak kamu meninggal dunia, haram kamu adik-beradik bertengkar berebut harta. Haram. Sebut terus. Siapa yang berebut harta aku, lepas pada aku meninggal dunia, Allah laknatlah keluarga dia. Sebut terus pada anak-anak kita. Sebut pada dia, manakala rumah ni, jangan siapa ambil. Tanah ni, jangan siapa miliki. Abah sebelum abah meninggal dunia, abah nak wakaf, nak bawa ke akhirat. Mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah ni, kereta, segala benda dalam rumah ni, semua diwakafkan untuk masjid. Cara demikian. Kita mati masuk dalam kubur, hari pertama masuk dalam kubur tu jumpa balik rumah kita. Indah lagi daripada rumah yang ada atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali kita. Nak tahu ada ke tak ada. Manakala rumah kita atas dunia ni, masjid umum hari Jumaat. Ada rumah tu, ada tanah tu, yang diwakafkan pada masjid. Kita tak buat masjid kat situ, tapi kita nak duit daripada rumah tu. Rumah tu harga dia 600,000 dengan tanah, dengan tu. Kita tak jual 600,000. Masjid jual harga 300,000. Siapa yang beli, dia wajib sembahyang berjemaah di masjid ini. 300,000 yang baki. Dan bila dia meninggal dunia, dia wajib wakafkan kembali pada masjid. Akhirnya, harta itu menjadi milik orang Islam sampai bila-bila. Harta orang Islam sampai bila-bila. Dia akan demikian. Duit masjid jadi banyak. Umum pada ahli qaryah. Mana-mana anak ahli qaryah yang nak masuk universiti, nak nyambung belajar, tak perlulah buat pinjaman PTPTN. Mari ambil duit masjid dia. Ambil duit masjid ni. Kamu pergi belajar. Dah habis belajar, kamu nanti ada peluang, kamu bayar balik duit-duit masjid ni. Kalau kamu boleh bayar zakat, itu lebih baik daripada kamu bayar balik upah balik. Banyak manfaat untuk masjid ni digunakan dengan kekuatan ekonomis. Ni orang kita simpan harta. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLBSP, Ustaz. KLBSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua ni, nak buat apa duit banyak ni? Nak mati besok lusa. Masuk Syawal ni meninggal dunia. Duit gaji ada, duit yang disebut dengan duit yang pencen ni berpuluh-puluh ribu lagi dalam akaun bank. Nak mati besok lusa. Nak buat apa? Orang kita yang teruk lagi, dah pencen, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita dah tua dalam hidup kita. Siap je rumah besar, beli kereta besar pula ni. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula ni. Dah masuk je seminggu, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis janda, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, tam-tam bawa kereta baru ni, round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tengok macam-macam je kereta ni. Dia lalu, kalau dia lalu saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak kejar je dia ni. Habis je harta kita untuk dunia. Yang tak ada manfaat langsung untuk diri kita. Ni Rejab. Dan ini Syaban. Untuk apa? Untuk masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, betul-betul Allah programkan kita dengan 3 program yang besar dalam bulan Ramadan. 3 program yang besar tu kita sambung pula dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Allah panjangkan umur kita, kita akan sebut lagi. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 8 kali dah saya kira. Lambat lagi ke Ustaz. Sejam lebih dah saya cakap ni. Jadi mudah-mudahan
sejam lebih yang saya sebut ni, paling tidak kita boleh faham, oh sebab itulah Allah buat Rejab, Syaban dan Ramadan pada kita ni. Dan yang lebih besar lagi, jangan ada seorang pun di kalangan kita bila meninggal dunia tiba-tiba masuk dengan ke Allah. Na'udzubillah min dzalik. Biarlah kita hidup ni, walaupun sebegini hidup kita, bila masuk dalam kubur nanti, kubur berubah menjadi taman pada taman-taman syurga Allah. Ini mudah-mudahan demikianlah untuk diri kita. Terima kasih di atas yang tak serik-serik masjid ni jemput saya datang. Masjid ni dah kali ketiga, kali keempat dah. Masjid lain tanya, kenapa masjid ni kerap sangat Ustaz datang? Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah. Terima kasih di atas jemputan yang tak berhenti-berhenti daripada jemaah di sini. Dan saya harap supaya jemaah-jemaah semua yang hadir malam ini kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua dipanggil dalam keadaan nama-nama kita tertulis di pintu syurga Allah dengan niat yang baik dalam hidup kita ini sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa Sya'ban وبلغنا بشهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.